Pernahkah anda mendengar kisah benar tentang sebuah kapal angkasa yang meletup di ruang udara 73 saat selepas ia berlepas? Yang mana telah mengorbankan nyawa semua angkasawan yang berada dalam pesawat itu, termasuklah nyawa seorang guru. Belum pernah dengar? Tengok cerita ni sampai habis, okey? Assalamualaikum and hi. Welcome back to my YouTube channel. Sebelum kita teruskan cerita ini, kamu yang tengok ni sudah subscribe ke belum? Kalau belum, silalah subscribe sekarang juga, okay? Baiklah, tanpa membuang masa lagi, mari kita teruskan cerita ini. Pada tahun 1976, NASA telah melancarkan sebuah kapal angkasa yang pertama di dunia yang boleh digunakan semula. Ianya dikenali sebagai Space Shuttle ataupun pesawat ulang-alik. Misi yang pertama bagi pesawat ulang-alik ini adalah Space Shuttle Columbia yang berlepas pada tahun 1981. Dan untuk program Space Shuttle ini ataupun pesawat ulang-alik ini, NASA telah mengambil 35 orang candidates untuk angkasawan yang mana mereka menjalani latihan selama 2 tahun untuk menjadi angkasawan. Ianya terdiri daripada 29 lelaki dan 6 perempuan. Pesawat ulang-alik yang kedua telah dilancarkan pada 4 April 1983 yang dipanggil sebagai Space Shuttle Challenger. Apa yang menarik mengenai misi Space Shuttle Challenger ini, dalam misi ini NASA telah berjaya melahirkan ataupun menghantar perempuan Amerika pertama yang sampai di angkasa lepas dan juga black guy yang pertama sampai di angkasa lepas. Sebelum tahun 1986 di mana bencana ini berlaku, NASA telah berjaya membuat 9 penerbangan dalam misi Space Shuttle ataupun pesawat ulang-alik. So terbang dan tibalah pada tahun 1986 NASA telah melancarkan Space Shuttle Challenger STS-51L yang dijadualkan untuk berlepas pada Januari 22. Dalam misi ini, dia membawa 7 angkasawan, termasuklah seorang guru yang menjadi orang awam pertama di dunia yang akan berlepas ke angkasa lepas. Dan disebabkan kehadiran guru inilah, misi ini mendapat banyak liputan daripada pihak media di Amerika pada masa itu maupun di dunia. Tapi sebelum kita pergi lebih lanjut untuk cerita ini, saya perkenalkan dahulu 7 kru yang terlibat dalam misi ini. Kru yang pertama adalah Dick Scobie. Beliau merupakan komander ataupun ketua dalam misi ini dan juga pilot dalam Challenger STS-51L. Dick Scobie ini juga merupakan seorang aerospace engineer dan misi ini merupakan misi dia yang kedua. Pada tahun 1984, beliau telah mengetuai misi Challenger STS-41C dan dalam misi itu mereka telah berjaya menggerakkan satu satelit di tempat yang betul dan juga telah membaiki satu lagi satelit. Dick Scobie ini telah pun berkahwin, mempunyai 2 orang anak dan berumur 46 tahun pada masa itu. Kru yang kedua adalah Ellison Onizuka. Beliau merupakan first Asian American yang sampai di angkasa lepas. Dalam misi ini, Ellison Onizuka merupakan mission specialist dalam misi ini. Dia juga merupakan pakar dalam satelit penyampai data penjejakan. Pada tahun 1985, setahun selepas si Dick Scobie pergi ke angkasa lepas, Ellison juga telah berjaya sampai di angkasa lepas dalam misi Space Shuttle Discovery STS-51C. Kalau kamu tengok dokumentari pasal NAS ini, orang-orang di sekeliling Ellison Onizuka menceritakan bahawa Ellison ni berpuatakan funny. Dia sangat funny dan dia sangat humble. Ellison Onizuka telah pun berkahwin, mempunyai 2 orang anak dan berumur 39 tahun pada masa itu. Kru yang ketiga adalah Ronald McNair. Dia juga merupakan mission specialist sama seperti Ellison Onizuka untuk misi ini dan Ronald merupakan second African American yang sampai di angkasa lepas. Ronald ni dia pakar dalam Spartan Heli, satelit penyelidikan komet, dan dia juga berasal daripada luar bandar di South Carolina. Sedikit cerita menarik di sebalik kejayaan Ronald McNair. Pada masa dia kecil lagi di Amerika pada masa itu, orang yang berkulit putih dan berkulit gelap
sangatlah jauh perbezaan dari segi kasta, which is racism sangat tinggi lah pada masa itu. Jadi Ronald McNay ni seorang kanak-kanak ataupun seorang remaja yang sangat cintakan ilmu. Dia sangat suka belajar, yang mana itu bukan common things yang berlaku pada orang yang berkulit hitam di Amerika pada masa itu. Sampaikan dia pergi di bandar, dia pergi ke perpustakaan untuk pinjam buku. Tapi pada masa itu, sesiapa saja yang berkulit gelap adalah dilarang meminjam buku. Tetapi dia berkeras juga mau pinjam buku. Sampaikan polis datang, tapi dia berkeras juga mau pinjam buku tu, dan akhirnya dia berjaya pinjam tu buku sebab dia berkeras mau. Sebegitu tekadnya dia untuk mencari ilmu dan dia sangat minat ilmu, sampaikan dia berjaya jadi angkasawan. Ronald McNay ni juga telah pun berjaya sampai di angkasa lepas pada tahun 1984, sama tahun dengan Dick Scobie pergi di angkasa lepas. Beliau telah berjaya ke angkasa lepas dalam misi Space Shuttle Challenger STS-51B. Ronald McNay ini juga telah berkahwin, mempunyai 2 orang anak dan berumur 35 tahun pada masa itu. Kru yang keempat adalah Judith Resnick. Judith Resnick ini juga sama seperti Ellison dengan Ronald McNay merupakan mission specialist. Mission specialist ni merupakan angkasawan, official angkasawan daripada pihak NASA sendiri yang telah menjalani training sebagai astronot. Judith Resnick seorang yang sangat bijak. Beliau mempunyai PhD dalam electrical engineering. Dan setahun selepas dia dapat PhD, dia telah join NASA, yang mana dia berumur 28 tahun pada masa itu. Dan Judith Resnick merupakan second American woman yang sampai di angkasa lepas. Beliau telah sampai ke angkasa lepas pada tahun 1984 sama seperti Dick Scobie dengan Ronald McNay dalam misi Space Shuttle Discovery STS-41D. Judith Resnick ni masih single dan berumur 36 tahun pada masa itu. Dan 4 kru yang saya sebutkan ini termasuk dalam 35 orang angkasawan yang telah menjalani training sebagai angkasawan untuk program Space Shuttle. Kru yang kelima adalah Michael J. Smith. Beliau merupakan pilot dalam misi ini sama macam Dick Scobie. Dia juga merupakan seorang American engineer. Sebelum ni dia join Navy dan dia telah berjaya menerbangkan 28 jenis pesawat awam dan tentera. Sedikit kisah menarik tentang Michael J. Smith ini. Suara dia merupakan suara terakhir yang dapat direkam sebelum nahas itu berlaku, yang mana dia cakap oh. Daripada suara dia itu, ia dapat disimpulkan bahawa at least salah seorang daripada kru ini sedar bahawa ada masalah yang berlaku dalam kapal pada masa itu sebelum mereka terhempas jatuh di Atlantic Ocean. Michael J. Smith ini pun telah berkahwin dan mempunyai 3 orang anak dan beliau berumur 40 tahun pada masa itu. Dan ini merupakan penerbangan dia yang pertama dan juga terakhir lah. Kru yang keenam adalah Gregory Jarvis. Dalam misi ini dia merupakan payload specialist, yang mana term untuk selain daripada angkasawan NASA yang diberikan misi khas untuk ke angkasa lepas. Dia merupakan huge aircraft engineer. Dia sepatutnya fly lebih awal, iaitu pada tahun 1985. Tetapi tempat dia telah digantikan oleh orang lain. So kena reschedule. Dia sepatutnya terbang pada awal Januari 1986, tahun yang sama bencana ini berlaku, tetapi tempat dia kena ganti lagi orang lain. Sampailah untuk misi STS-51L ini dia dapat tempat, tapi malangnya bencana buruk berlaku dan ini menjadi penerbangan dia yang pertama dan juga yang terakhir. Gregory Jarvis telah pun berkahwin tapi tidak mempunyai anak. Dia berumur 41 tahun pada masa itu. Dan kru yang terakhir adalah Krista McAuliffe, seorang guru. Dan disebabkan kehadiran dia inilah misi STS-51L ini mendapat banyak liputan media daripada Amerika maupun di seluruh dunia, sebab dia merupakan orang awam ataupun orang biasa yang pertama yang dihantar ke angkasa lepas. Macam mana dia dapat tempat untuk pergi ke angkasa lepas? Pada masa itu, Presiden Amerika telah membuat satu competition yang mana Teacher in a Space Project, yang mana seramai 11,000 orang telah join project itu. Dan Krista McAuliffe ni menang, so dia dapat tempatlah untuk pergi ke angkasa lepas. Dia merupakan pilot specialist juga dalam misi ini, yang mana dia akan menjalankan 2 eksperimen di angkasa lepas yang sepatutnya akan disiarkan di seluruh classroom di Amerika pada masa itu.
Krista McAuliffe ni membawa impian semua orang awam yang tidak dapat fly pergi angkasa lepas pada masa itu. Krista McAuliffe ini telah pun berkahwin dan mempunyai 2 orang anak, dan pada tahun itu dia berumur 37 tahun. Okey, so kita sudah kenal semua kru-kru yang terlibat dalam misi ini. Jadi kita akan teruskan dengan kronologi cerita ini. Pada 22 Januari 1986, STS-51L ini sepatutnya berlepas, tetapi disebabkan keadaan cuaca yang buruk, jadi penerbangan mereka telah ditangguh. Pada 25 Januari malam, mereka sudah start countdown untuk berlepas lah. Tetapi cuaca diramalkan akan ada ribut petir, kilat dan hujan yang lebat. Jadi kena delay lagi. Tapi sayangnya keesokan harinya cuaca sangat baik dan mereka terlepas cuaca yang sangat baik untuk berlepas. Jadi kena delay lagi, so dijadwalkan mereka untuk terbang pada 27 Januari. Pada 27 Januari ini angkasawan tu pun sudah masuk dalam kapal angkasa tu, orang sudah siap-siap. Tetapi ada satu masalah yang berlaku dalam kapal itu dan tidak dapat disiapkan dalam masa yang cepat, so ditangguhkan lagi pada keesokan harinya pada 28 Januari. Dan pada 28 Januari ini di Florida pada masa itu cuaca dia sangat sejuk yang luar biasa. Tapi sebenarnya pada malam itu, yang mana pada malam 27 Januari, satu mesyuarat melalui telekonferensi telah berlaku di antara Martin Thiokol yang berpusat di Utah dengan pihak NASA di Marshall Space Flight Center. Jadi, telekonferensi ini berlaku antara dua pihak ni lah, yang mana Martin Thiokol ni merupakan kontraktor yang bertanggungjawab untuk mencipta solid rocket booster yang terdapat dalam kapal angkasa itulah. Komponen yang ada dalam kapal angkasa ni ada 4 main komponen, iaitu solid rocket booster, 2, external tank dengan orbiter. Solid rocket booster ni beroperasi selari dengan tu enjin utama supaya dapat tolong tu kapal angkasa untuk berlepas dan escape daripada tarikan graviti bumi. So, sebab itulah kapal angkasa tu perlukan solid rocket booster dan Martin Thiokol merupakan company yang bertanggungjawab untuk buat itulah. Setelah berbincang, di Martin Thiokol yang bertanggungjawab untuk buat solid rocket booster itu bersepakat untuk tidak luluskan pelancaran kapal pada keesokan harinya. Manager untuk Space Shuttle Solid Rocket Booster di NASA Marshall Space Flight pada masa itu tanyalah kenapa. Terus Vice President Engineering di Martin Thiokol pun cakap diorang tidak benarkan untuk kapal tu berlepas di bawah suhu 53 Fahrenheit ataupun 12 degree Celsius. Lepas tu pihak NASA ni pun yang macam marah lah. Jadi bila aku mau suruh tu kapal berlepas bulan 4, dia bilang pada bulan April. So dia macam dia provoke tu orang punya kontraktor, sebab sebenarnya NASA ni pada masa itu orang sangat mengejar deadline sebab orang banyak lagi misi yang orang mau terbangkan pada tahun itu. So Martin Thiokol ni pun minta untuk pergi offline, dorang mau berbincang sesama dorang. Jadi bincang punya bincang, semua engineer di Martin Thiokol masih juga tidak membenarkan untuk launch sebab dorang risau masalah O-ring tidak berfungsi. Challenger, go